الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah sehingga kita sama-sama dapat menghadirkan diri ke rumah Allah, sama-sama dapat kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala, sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu maghrib dan isyak secara berjemaah, insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini sebenarnya masih lagi dalam momentum memperingati baginda Nabi SAW. Kita akan membicarakan berkaitan dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kita nak dapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ingat Nabi ni dia tak boleh berhenti takat bulan Rabiul Awalnya. Sampai mati kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mati kena sayang kepada Nabi SAW. Sampai mati kena usaha untuk jadi hamba Allah Ta'ala yang ikut Nabi, yang taat dan patuh kepada apa yang dibawa dan diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, sebagai salah satu kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini, Allah bagi kat kita peluang untuk mendapat syafaat Nabi di hari akhirat besok. Salah satu kelebihan jadi umat Nabi Muhammad ni melayakkan kita untuk jadi orang yang dapat syafaat daripada Nabi SAW. Apa dia yang kata syafaat ni? Syafaat ni, tuan-tuan, pertolongan khas daripada baginda Nabi SAW untuk umat dia. Sebagaimana dalam beberapa hadis diceritakan, antara hadis dia Nabi sebut likulli nabiyyin da'watun mustajabah faddakhartu ali ummati syafa'atan lahum yaumal qiyamah. Setiap nabi-nabi ini Allah bagi can untuk minta dan dimakbulkan serta merta. Minta on the spot Allah nak makbul. Lalu aku minta taruh doa yang makbul itu jadi tukar dengan syafaat, sebagai syafaat untuk umat aku pada hari akhirat. Nabi tak minta untuk dia, Nabi minta boleh tak dia nak tolong umat dia di hari akhirat besok. Umat yang macam mana yang Nabi nak tolong, yang perlukan pertolongan. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku untuk orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku, hatta lepas masuk syurga tu aku nak tolong. Nabi nak tolong juga, nak pelepah umat dia daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Asagi kita akan hurai berapa kali Nabi nak tolong orang di hari akhirat ni. Ada beberapa kali dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, banyak ayat Quran dan hadis Nabi yang menceritakan tentang syafaat ni, yang perlu kita beriman dan yakin dan minta kepada Allah supaya kita dapat pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,
Padang mahsyar besok luas. Padang mahsyar esok panas. Padang mahsyar esok, ya Allah tuan-tuan, dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Manusia akan dibangkitkan di sana, masing-masing nak cari pertolongan. Nak minta tolong siapa di padang mahsyar? Kita hari ni tak ada ayak pun tuan-tuan kelang kabut tu. Tak ada ayak, nak mandi, nak berak, kacau tuan-tuan kan. Baru tak sampai sehari kan. Bayangkan duduk di satu tempat tak ada ayak. Padang mahsyar esok, yaumala zilla illa zilluh. Padang mahsyar esok dia tak ada naungan. Nak berteduh tak ada tempat, ayak pun tak ada. Matahari sejengkal atas kepala. Masa tu ya Allah tak tahulah kalut terang mana. Nak minta tolong siapa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akhirat besok hari yang tak ada guna. Anak ramai, harta banyak, tak ada siapa boleh tolong. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mati bertemu dengan Allah bawa sekeping hati yang sejahtera, iman mantap. Pahala banyak, hak ni tak ada masalah. Ada hadis Nabi, Nabi sebut orang hak Nabi tak gaduh nak tolong ni ada. Depa ni dilayan di bawah layanan VVIP kelas pertama di padang mahsyar besok. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka ini akan diletakkan di bawah naungan arasy Allah, VVIP, first class, pada hari akhirat yang tak ada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Kalau kita boleh masuk dalam golongan ni betul sah. Siapa dia? Iaitu yang pertama ni hadis sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kata al-imamul adil, pemimpin atau pemerintah yang memerintah dengan adil. Bila zaman dia jadi MB, zaman dia jadi Perdana Menteri, zaman dia jadi raja, dia mentadbir ikut hukum Allah Ta'ala. Dia tak pecah amanah, tak khianat, dia tak terima rasuah, dia jalankan tugas dengan adil dan saksama. Akhirat besok malaikat pergi ambil dia, ra'i, letak bawah naungan arasy Allah. Nombor 2, ni tuan-tuan ada can kita, iaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Satu orang laki-laki yang hati terikat dengan masjid. Nabi tak tahu orang perempuan. Sebab orang perempuan ni dia tak main masjid pun tak apa, kalau main lagi bagus. Orang perempuan ni kalau main lagi bagus. Kalau orang perempuan duduk sembahyang dalam rumah saja tak apa, sebab dia perempuan. Dia nak main kena minta izin laki dia dulu. Tapi tok laki dia tak boleh minta izin tok bini. Mak aku pergi masjid boleh tak? Tak. Tok laki kena mai. Kena bawa tok bini dia. Kan? Ni dah. Tok bini ada ajak. Abang ajaklah pergi masjid. Ada ustaz ceramah nak pergi dengar. Tak boleh. Hang orang perempuan tak sapi. Habis tu abang, aku takut kat hang, dia tak pergi juga. Astagfirullahalazim. Orang jantan dia kena mai sembahyang di masjid, hati teringat dengan masjid. Tapi hari ni ramai orang teringat dengan masjid. Ayak tak ada, dia teringat kolah masjid banyak. Dia teringat kan? Dia main ambil ayak masjid, dia balik mandi di rumah, tak sembahyang masjid. Ada ayat lagu tu kan. Sebab tu saya duk pesan orang jawatan kuasa masjid ni, tuasa duk katuk lah kok, tuasa duk buang lah kolah, biar bagi besar. Kira nak bupaip, bupaip ni tuan-tuan orang main buka ru tak lupa katuk semalam habis. Mau kolah ni tuan-tuan, kalau takat 3-4 hari tahan lagi kot tuan-tuan. Tambah kolah besar. Orang tua-tua dulu dia buat wakaf kok, telaga kok tu kan. Saya di rumah saya ada telaga kok depan rumah. Tak ada masalah. Tadi beradik saya pipam telaga masuk dalam boh, dalam tung apa semua kan. Orang tua-tua kita lu beringat masjid-masjid dulu semua ada. Tapi mai orang muda lah dia katuk habis. Dia kira nak buang boh paik semua, bagi lawa. Mai 2 hari tak ada air habis. Kelang kabut tuan-tuan kan. Kolah kena ada. Saya pergi tengah-tengah masjid, kolah tak ada.
Bila kalau tak ada hari Jumaat pakat duk beratur lambat kan. Cuba dia ada sekarang dia tak kotak lah apalah. Nak kotak apa ayat banyak. Nabi kata idza balaghal ma'u qullatan la yunjisuhu syai'. Nabi kata bila ayat tu banyak lebih daripada 2 qalah dia tidak akan dinajisi. Jatuh tak cicak pun tak apa pasal banyak. Macam ayat sungai tuan-tuan, ayat sungai ni ayat payah kita duk minum. Ingat elok sangat. Dia papi pam tahu mana buh lah tu buh klorin. Kita tengok tuan ni tadi tu ayak sungai tu ada bangkai bewak bangkai apa kan. Boleh mana? Boleh pasal banyak ayak sungai. Baik. Jadi yang nombor 2 iaitu orang jantan yang hati terikat dengan masjid. Yang ketiga, golongan hak yang VIP padang mahsyar siapa dia? Rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. 2 orang laki-laki bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, kasih sayang kerana Allah. Ni macam kita ada main masjid ni. Ada pakcik-pakcik duk peluk saya, Allah ustaz lama lah tak main masjid kami kan. Bukan saya menantu dia, tapi teringatlah kat ustaz, lah kali ustaz main masjid kami berapa bulan lepas. Oh dia ingat Tok Imam, Tok Bilal apa semua ni duk kasih sayang. Kalau tak ada seorang pi mana? AJK kita demam ke? Kasih sayang kerana Allah, insya-Allah. Siapa yang menjana kasih sayang kerana Allah ni, maka dia akan dapat VIP pada mahsyar. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat tu kan? Yang keempat dah. Yang ketiga, yang keempat, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang membesar dalam ibadat. Hak ni payah anak kita. Kalau sebut main masjid, anak tua. Anak muda dia tak apa mau main masjid. Kan? Kita ni kalau nak bagi anak kita calon VIP padang mahsyar kena train. Muda-muda kena syok dalam main masjid. Ibadat kuat dah. Allahu Akbar. Yang kelima, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Orang laki-laki ke perempuan bila teringat kepada Allah Ta'ala, dia teriak. Kalau aku mati lagu manalah, dosa aku banyak keluar air mata malam. Kita ni kalau boleh dalam takut tu keluar air mata, walaupun hanya besar kepala guru ya, maka insya-Allah mata tu tak dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Ibu-ibu, kita duk teriak ke? Siapa teriak? Laki nak menikah 2 ustaz, teriak. Tua dah biar pi dia nak menikah 2, biar pi kat dia. Kalau orang nak kat dia kan, biar pi kat dia, kira kita ibadat je lah. Muat aku nak nikah 2. Siapa kena tak kelapak dah, happy lah aku nak pergi ibadat. Ya, saya duk teriak. Kadang-kadang kita teriak tak ada pasal pun. Muru tak pasal-pasal teriak. Teriak pasal anak tak boleh balik. Teriak. Nak buat ke mana anak kita tak mengaji pandai. Lepas tu kerja tinggi-tinggi susah nak cuti. Teriak di Bali, dia apa tak balik. Oh di Bali pun dia teriak anak tak balik. Allahu Akbar. Tambah raya lagi tak balik. Raya puasa anak kena kerja, nak buat ke mana. Baik lagi, yang ke-6, rajulun tasaddaqa. Satu orang laki-laki bersedekah, fa akhfaha, tiba-tiba dia sembunyi sedekah tak abang orang. Tiap-tiap hari kita duk heran, apa duit 50 pak kepin ni. Kan dia duk lekat elok ni seorang lobo ni siapa dia tak tahu. Kadang-kadang kita duk jumpa di masjid-masjid ni ada, kan? Dia tak abang tengok-tengok, ada 50 kepin, ada 52 kepin, ada 54 kepin kan. Ada orang macam ni. Kami di Kuala Selangor tu terdedah ada satu orang doktor. Dia terdedah zaman lah ni pasal dia mesej transfer baru terdedah. Sebelum ni saya duk pergi kuliah subuh duk kutip derma, pasti seriti ke apa kita nak buat tahfiz ke, ada ya satu orang dia bubuh 300 500 kan. Lah ni dia transfer, dia minta nombor akaun. Nombor akaun jumpa, oi dia ni kan rupanya duk bagi doktor gigi. Kan dia ni kalau dia main masjid, kalau saya tak tabung situ untuk tahfiz ke apa kan, kita akan tengok mesti ada banyak. Korang 300-400 dia main buh. Ni orang ni.
Dia lepas tu dia balik. Kan ini orang dia tak pernah declare. Tak pernah elah pun. Kita tahu doktor ni ke. Baik. Ada satu orang doktor ni baru kita tahu lah ni Mak Tafiz tu duk bayar sewa bulan, dia pergi bayar setengah. Ada setengah tu dia main jumpa AJK masjid, bil Umar kata saya. Dia tak declare, tak ada pun buat apa ambil gambar ke declare seroboh di tiang ni nama dia, tak ada. Dia main-main kat bendahari. Bendahari ada bil bulan ni berapa? Kan. Dia transfer dia bayar. Ni ada orang macam ni. Dan yang terakhirnya, rajulun da'athu imra'atun dhata jamalin wa dhata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Satu orang laki-laki digoda oleh perempuan cantik berpangkat, tapi dia boleh tolak dan dia kata aku ni takut kepada Allah. Hak ni BBIP di Padang Masyar. Golongan ini golongan terpilih yang depa ni tak gaduh lah. Nabi nak tolong pasal depa dekat dah dengan Allah Ta'ala. Hak lain-lain tu, hak tu yang kena pertolongan Allah Ta'ala ni. Pertolongan daripada Nabi SAW, insyaAllah. Tapi walau macam mana pun, secara umum semua manusia perlu kepada syafaat Nabi di hari akhirat ni. Semua manusia secara umumnya perlu kepada syafaat, pertolongan. Baik. Siapa dia yang perlu kepada syafaat sangat-sangat ni? Ada satu ulama nama dia Muhammad Al-Barbahari. Dia karang satu kitab, dia tulis, dia kata orang yang perlu syafaat ni siapa dia? Nombor satu, dia kata orang dosa lah, orang mujrim, al-asi wal mujrim. Orang-orang yang berdosa, orang yang banyak dosa, orang yang buat dosa mungkar dengan Allah Ta'ala daripada kaum muslimin pada hari kiamat. Itu yang Nabi kata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku untuk orang yang banyak buat dosa di kalangan umat aku pada hari kiamat. Kafir boleh tak syafaat? Kafir tak boleh. Syarat nak dapat syafaat Nabi ni, iaitulah dia adalah orang Islam. Tapi duduk dalam dunia ni nak buat agama mana? Biasalah. Kan kadang-kadang terikut kawan, kadang-kadang masa muda buat dosa. Saya pernah tanya satu orang, dia ni kerja dia pegawai JPJ, pergi Mekah, jumpa dengan saya, duduk bersembang. Saya pun keluarlah cerita dia, duduk bersembang, tanya hukum tu hukum ni. Keluarlah cerita hukum orang buat ibadat duit rasuah lagu mana. Saya tanya, hang ambil tak? Dia pun kulat-kulat, dia tak ambil banyak, ambil juga sikit. Tak kan? Tak ambil banyak, ambil juga sikit. Pasal tak ambil, tahan dua orang. Kawan ambil, takkan saya tak ambil. Ni berlaku ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Rasuah ni Nabi kata, ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Orang bagi rasuah, orang terima rasuah, dua-dua masuk neraka. Lah ni kalau kita tengok senarai orang terima rasuah, banyak orang Islam. Tapi jangan lupa, senarai pemberi rasuah orang kafir. Dia ada bagi rasuah. Kan, nak projek tu dia mai bagi ayat, haji terima. Ini kita punya pembelian khas. Kan. Kita kasih ikhlas dari hati mah. Raya-raya dia mai hantar tu. Hamper ni. Wala dahsyat tu. Ada dia tajah. Kadang-kadang tengok-tengok pi luar negeri. Bawa keluarga pi berjalan, tengok-tengok duduk dengan tokek ni kan. Itu rasuah lah. Itu akan rasuah dahsyat. Dua-dua masuk neraka. Kafir yang bagi rasuah, orang Islam yang terima rasuah masuk neraka. Ni contoh banyak orang terjebak buat dosa ni kan. Kita minta ampun dengan Allah, tabat nasuha, dan kita doa. Mudah-mudahan bila kita mati tetap juga di atas dua kalimah syahadah, Allah akan ampunkan dosa dan Nabi tolong kita insya-Allah. Yang kedua, syafaat waktu nak lalu atas titian sirat. Kata tok guru kita Dr. Harundin, dia kata titian sirat ni punya payah nak lepas ibarat meniti di atas selai rambut di belah tujuh. Tuan-tuan biasa duk meniti atas titi. Titi dulu-dulu zaman kita dulu kalau nak menyeberang,
Orang buat titi dengan buluh, kan? Buluh tu bubuhlah 2 batang buluh ikat. Tu pun kadang-kadang main waktu hujan jatuh parit tu. Hak besar sikit titi batang nyok. Depa tebang pokok nyok bagi melentang, kan? Buh 2 batang tu pun kita lalu aja kawan pi duk hinggut tengah-tengah jatuh, kan? Ada ya. Terus besar batang nyok pun ada orang jatuh. Tambah-tambahlah kita lalu titian sirat ni, kata Dr. Arundin. Dia kata seumpama, besar mana tak tahulah, seumpama lalu atas selai rambut belah 7 halus. Lepas tu di bawah dia berasak. Kita duk bawa kereta atas lembur raya, orang bakar jerami kiri kanan. Hari tu ada Kedah ni aksiden teruk tu. Masa lembur raya ni orang bakar jerami kiri kanan. Aksiden, kawan depan tu tak tahu apa dia belah pungkok kereta depan. Tak nampak ni bawah ni. Kita lalu titian sirat di atas, bawah ni asap duk kelunan. Allahu Akbar. Sebab tu syafaat Nabi atas titian sirat. Nabi mai doa, ya Rabbi sallim ummati. Ya Allah selamatkan umat aku. Nabi mai duk pegang titian sirat ni, duk doa, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Sayangnya Nabi kepada umat dia. Baik, kemudian yang ketiga, syafaat Nabi lagi mengeluarkan orang yang dari kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Dah sampai tempoh tertentu dengan syafaat Nabi, Nabi pergi munajat minta kepada Allah supaya umat dia dikeluarkan daripada neraka. Ada cerita panjang lah. Ada cerita panjang. Iaitu lepas daripada orang pakat masuk dalam syurga semua ni, pakat duduk seronok dalam syurga ni, Malaikat Jibril dia ram. Malaikat Jibril ni ram pergi tengok neraka. Bila sampai disambut oleh Malik Zabaniyah. Orang ahli neraka ni tengok Malaikat Jibril jenguk, dia kata ni bukan malaikat jaga neraka ni. Malaikat jaga neraka ni muka dia cengih. Muka dia cengih sangat, lain pada muka malaikat lain. Jibril ni dia kata, ni muka lain ni, muka malaikat ni manis ni. Ni bukan malaikat duk jaga neraka ni. Lepas tu pakat tanya, Jibril ke? Jibril pun tengok orang pakat panggil dia, dia pun kata dia Jibril. Maka ramai-ramai pakat kata, wahai Jibril, mana dia kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana dia Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kami duk kena bakar ni, dia tak ingat gagak kami. Kizalah wahai malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, taladzasta, kamu duk seronok-seronok, padahal kami umat kamu juga mengucap 2 kalimah syahadah juga tapi duk kena bakar. Jibril teriak. Tengok keadaan umat Nabi Muhammad yang masih duduk dalam neraka, dia teriak. Dia pun pi jumpa dengan Nabi Muhammad, dia pun sampaikan salam dan dia pun cerita. Nabi teriak. Bila Nabi teriak dengan itu, tuan-tuan, diceritakan dalam kitab, Nabi pun sujud minta kepada Allah sampai Allah kata, ya Muhammad irfa' ra'saka wasal tu'ta. Muhammad, angkat kepala kamu, minta aku nak bagi. Maka Nabi Muhammad pun minta supaya umat dia yang duduk dalam neraka dikeluarkan. Itu syafaat. Syafaat lagi apa, tuan-tuan? Syafaat yang dipanggil syafaatul uzma di padang mahsyar esok ni, tuan-tuan. Syafaat di padang mahsyar ni, iaitulah bila manusia duk berhimpun di padang mahsyar ni, tuan-tuan, pakat duk tunggu lama. Bila duk tunggu lama ni, tuan-tuan, hisab tak jalan. Bila hisab tak jalan ni, tuan-tuan, pakat-pakat duk cari nak minta tolong kat siapa. Nak minta tolong kat siapa? Pakat cari Nabi Adam. Nabi Adam, lama dah kami duk tunggu, tak hisab lagi ni. Nabi Adam kata, aku bukan hak aku tak boleh tolong. Aku ada salah dengan Allah, aku takut. Tiap-tiap Nabi kata, tiap-tiap Nabi doa dia padang mahsyar besok, Allahumma inni la as'alukal yawm illa nafsi. Ya Allah, hari ini aku tak minta lain melainkan selamatkan diri aku, maafkan diri aku. Ya, tiap-tiap Nabi
Melainkan aku, kata Nabi, aku minta pada Allah, ya Rabbi salim ummati, ya Allah selamatkan umat aku. Tu doa Nabi. Nabi lain tak berani jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, ni bukan layak aku nak minta. Nabi Isa pun sama, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh pakat kata bukan layak kami lah nak minta. Bila jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi minta dan barulah dimulakan hisab. Tu syafaat dia panggil syafaatul uzma. Ni dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada cerita. Kemudian tuan-tuan, syafaat halal lagi apa dia? Syafaat untuk angkat darjat orang ahli syurga. Ahli syurga ni, dia duduk dalam syurga tuan-tuan, mula-mula pakat kata, boleh masuk syurga sudahlah, tak kira lah tingkat apa buat saya boleh masuk syurga sudah. Ni kita duk kata lah ni, bila mati esok tuan-tuan, bangkit boleh masuk syurga sungguh. Duk syurga tu tuan-tuan, duk bawah ni beribu-ribu tahun tak cemuh ya. Dalam syurga ni tak, kalau ikut tak cemuh ya. Dalam syurga ni segala-gala ada, tapi duk tengok orang di atas. Syurga ni tuan-tuan, dia bentuk dia tingkat dia tinggi-tinggi. Hak tingkat bawah tak boleh naik tingkat atas. Hak tingkat bawah tak boleh naik atas. Pakat duk tengok lah depa besarnya rumah depa. Pakat duk lengu tengok kan. Nak naik tak boleh. Orang atas boleh turun, orang bawah tak boleh naik. Masing-masing nak, bukan boleh renovate tuan-tuan, nak cari tukang pun lah. Bukan boleh pergi beli apa tiang apa nak buat. Kita lah dunia apa tuan-tuan, pelik kita ni tuan-tuan. Masa mula-mula buat rumah dulu, cukup dah 3 bilik. Tak larat nak duduk ni pun. Tengok berapa tahun dia cakap ke tu. Tak sampai 5 tahun, tengok dia pergi renovate rumah, tambah bilik tamu kan. Hak paling pelik pada saya jumpa, pencen bini dia minta suruh renovate dapur. Tak logik pada akal, tapi ada. Abang dapat duit pencen banyak, perbesar lah dapur sikit. Bila nak masak, bini sakit lutut dah, suruh perbesar dapur. Lah pun duk makan roti canai dua-dua duk kedai kan. Balik-balik surah pergi duk makan tom yam dua-dua, duk gatai nak pergi numpuk besar. Pasal apa? Tengok orang perbesar dapur. Besar berapa 2 orang duk pondok sudah kan, dah tua. Tak mau, dia nak besar sebab tabiat manusia lagu tu lah kan. Renovate sikit, lepas tu sudah habis renovate, habis 30,000, matilah bini dia. Bila mati bini, laki duk melengung, dapur baru siap, orang dapur tak ada, pergi cari orang dapur baru. Cari orang dapur baru, lega. Bini baru masuk-masuk, seronoklah dapur luah kan. Bini lama duk meredam dalam geram kan. Dia kata, aku yang suruh buat, aku duduk dalam kubur tak boleh kan. Lepas tu makcik-makcik, kalau nak mati tak salah, dia perbesar dapur. Tu tak kan. Kita nak mati kena besar luahkan kubur kita. Macam mana nak luah kubur? Banyakkan sedekah. Besarkan rumah tu di dalam negara akhirat, banyakkan wakaf. Kita ada duit abang pencen dapat duit banyak, jom kita pergi cari pondok-pondok, kita beli, kita wakaf. Jom kita tengok mana-mana ma'at tafiz ni, kita tengok go'eh sangat, kita tolong kan. Abang wakaf sana sikit, pergi tengok masjid. Lah ni masjid duk renovate ni tuan-tuan, kita kena support. Sebab orang duk kira ramai kan. Dia pun nak ambil duit kita. Itulah saham akhirat kita. Lah duk besar dapur, kita duk kaya sikit, dia kaya besar dapur. Kaya sikit, kaya besar bilik air. Ada saya jumpa kawan saya duk gelak kat dia. Dia besar bilik air, lepas tu jadi ruang apa dapur sempit, lalu dia katuk kecil balik. Kata duk berhabis duit katuk buat kan. Penin dia apa plan duk dalam otak kepala, penin kan. Allahu akbar. Kadang-kadang kita kata kat orang, kita pun serupa agak lebih kurang. Ni nak banding cerita akhirat. Bila kita duduk dalam syurga ni, semua orang akan rasa mula-mula seronok. Tapi dah lama, masing-masing nak tambah. Buat apa nak? Nak tambah up kedudukan mereka, nak kuat dekat dengan Nabi.
Duk tengok sayup istana Nabi duk atas lah. Macam mana nak boleh pergi duk. Masa tu pi, bila Nabi turun seminggu sekali dia jumpa, pakat mai jumpa. Ya Rasulullah, kami ni nak duduk dekatlah dengan Rasulullah sikit lah, jauh sangat kan. Itulah dengan syafaat Nabi. Maka tuan-tuan, ada permintaan umat Nabi ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, siapa yang boleh bagi syafaat? Selain daripada Nabi Muhammad ni, ada orang lain tak boleh bagi syafaat. Dalam Quran, dalam suratul Baqarah, ayat kursi yang kita dok baca selalu ni, Allah sebut, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Allah kata, siapakah yang boleh memberikan syafaat, yang dapat memberikan pertolongan kepada orang di sisi Allah ni tanpa izin dia. Nombor satu syarat dia, syafaat ni kalau Allah tak benar, siapa pun tak boleh. Syafaat ni hanya orang yang dibenarkan oleh Allah boleh tolong orang. Itu kat mana syafaat ni tolong orang. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia Al-Quranul Azim, Imam Qurtubi dia kata, ayat yang kita baca tadi menetapkan bahawa syafaat ni Allah bagi, tapi Allah bagi kepada orang tertentu untuk memberikan pertolongan pada orang yang tertentu juga. Kan? Siapa dia? Iaitu kata Imam Qurtubi, nombor satu, para nabi untuk umat mereka. Nabi-nabi lain boleh tolong umat dia? Boleh. Nabi kita tolong umat dia, nabi-nabi lain pun tolong umat masing-masing. Para nabi, Al-Anbiya wal Mursalin, para nabi dan rasul-rasul. Yang kedua kata Imam Qurtubi, yang boleh tolong orang iaitu para ulama as-salihin, ulama pewaris Nabi. Allah bagi juga kepada al-ulama warasatul anbiya ini boleh tolong anak murid. Tuan-tuan, ada orang kata, ustaz, tok guru alim ulama ni pun tak tentu masuk dalam syurga lagi. Macam mana nak tolong kita? Saya kata betul. Kalau tok guru depa pun tak confirm masuk syurga, kita lagu mana? Tera tok guru kita, tok guru Haji Saleh katakan, tuan-tuan, kalau dia tak lepas masuk syurga, kita lagu mana? Lagu tu tuan-tuan bayangkan, jangan kita duk belagak kan. Kalau tok guru pun tak lepas kita, pakai dah. Insya-Allah lah orang yang soleh, orang yang bertakwa ni, dia termasuk dalam golongan as-salihin. Orang ulama ni warasatul anbiya, pewaris Nabi. InsyaAllah lah umat Nabi yang awal boleh masuk syurga mereka lah. Walaupun kita tak boleh kata confirm, tapi insyaAllah mereka lah, tuan-tuan kan. Seumur hidup mereka ibadat banyak. Mereka ni tuan-tuan, umur mereka ni khidmat untuk agama pun banyak. Orang macam mereka ni lah yang selayak sepatutnya, insya-Allah mereka ni lah calon ahli syurga. Sebab tu kita ni tuan-tuan duduk dalam dunia kena pergi mengaji ramai tok guru. Kena hormat dengan alim ulama tok guru. Insya-Allah kata Imam Qurtubi, salah satu golongan yang akan bagi syafaat ulama-ulama. Kita pernah duk pergi mengaji dengan dia, dia lepas masuk syurga kan dia tak kenal kita. Oh, dia kata anak murid saya tu tiap-tiap kali kuliah ada depan tu, ya Allah, dia doa dia Allah dengar. Insya-Allah. Ini kita tuan-tuan dengan tok guru duk berkelahi. Dengan tok guru duk condemn, macam mana nak minta syafaat? Dunia ni pun dah kita duk lari dah kan tuan-tuan daripada alim ulama. Tapi pelik bila mati tahu pula pergi cari tok guru mai semayang-mayang dah. Dalam dunia dia duk komplain, dia kata tok guru ni lebay ni tahu apa. Boy tuan-tuan. Dulu ada satu orang, dahsyat kurang ajar dia tuan-tuan. Dia kata ulama ni dia tak apa cerdik pasal duk belik serban. Bila belik serban dia kata oksigen tak masuk otak. Dahsyat tuan-tuan.
Dulu ada satu orang, astagfirullahalazim, nama apa dah. Dia ni tuan-tuan Samsing dahsyat. Dahsyat, dia hina tak kira alim ulama ni. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, jadi kemudian yang ketiga dia, mujahidin, orang mati syahid. Golongan syuhada ni insya-Allah dia akan tolong adik-beradik dia, mak pak dia. Bila dia mati syahid, insya-Allah dia akan support adik-beradik dia, mak pak dia terutamanya. Kemudian yang tadi nombor satu para nabi, nombor dua para ulama, yang ketiga mujahidin, yang keempat para malaikat juga akan bagi syafaat. Para malaikat, tuan-tuan, kita dok main balik ilmu ni, tuan-tuan tahu lah. Salah satu kelebihan kita mengaji tak tu pergi pandai. Ada orang kata, ustaz saya tak boleh. Kalau pergi dengar ceramah je 5 minit kira nak lena. Ngantuk. Tengok Gusti tak apa. Boleh alasan tak mau main mengaji. Bukan tak mau main ustaz, tapi gitu lah. Saya kata tak apa, main lena pun tak apa. Tapi jangan niat saja aku nak main lena. Niat saja aku nak main tutur ilmu. Ya, saja aku nak main mengaji. Tiba-tiba terlena, tak apa. Azan ni. Kan sambung. Kita bagi lalu abang Bilal, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حي على الفلاح
أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والعالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik, kita sambung sikit lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat. Malaikat dalam Quran Allah sebut dalam suratul Najm, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Allah bagi tahu dalam Quran ni berapa banyak malaikat-malaikat yang ada di langit, di mana syafaat mereka itu kalau mereka nak bagi tidak berguna kecuali setelah Allah izinkan. Dia nak tolong kita, malaikat banyak dia nak tolong, tak boleh. Malaikat apabila diizinkan oleh Allah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dan juga orang yang diredai oleh Allah. Macam mana nak dapat syafaat malaikat ni? Banyak tuan-tuan. Antara dia Nabi sebut malaikat ni dia akan mai dia doa untuk kita bila duduk dalam majlis ilmu ni. Innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Malaikat ni dia akan mai ke majlis ilmu, dia hampakkan sayap, dia naungkan orang-orang yang tuntut ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, malaikat duk hampak sayap, duk doa, ya Allah ampunkan orang ni, ampunkan orang ni, sampailah mereka balik daripada majlis ilmu tersebut. Lepas tu kita ni tuan-tuan kena duduk dalam situasi malaikat suka kat kita. Pakai minyak wangi, wangi ni malaikat suka, busuk malaikat tak suka, kan? Kita duduk dalam majlis ilmu, malaikat suka. Ada sahabat-sahabat yang pergi perang, dalam medan perang malaikat mai, malaikat cap, malaikat kenal. Dan akhirat besok malaikat akan doakan supaya Allah ampunkan dosa orang ni. Kemudian kata Imam Qurtubi lagi, dan juga syafaat ni boleh diberikan oleh orang-orang lain yang soleh-soleh. Orang lain-lain ni yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wali-wali. Dia boleh bagi syafaat di hari akhirat, sebab dia pun dekat dengan Allah. Tapi kita tak kenal tutup wali. Dan kita bolehlah bagi syafaat kepada kawan-kawan kita. Syafaat ni bukan akhirat lah. Lah boleh. Tuan-tuan, sebab dalam hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan, kalau kita ni mati, dalam hadis Sahih Muslim ada disebut, Nabi kata, anda kata satu orang Muslim mati, kemudian mayat dia, jenazah dia disolatkan oleh 40 orang yang mukhlisina lahuddin, orang yang tidak syirik, orang yang ikhlas, maka syafaat mereka pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kan kita baca doa bila kita mai sembahyang jenazah ni, tu imam baca, Allahumma anta rabbah, ya Allah kau Tuhan dia, anta khalaqta, kau lah yang ciptakan dia, anta hadaitahu lil Islam, kau lah yang bagi hidayah sampai dia masuk Islam, wa anta qabadta ruha, kau lah yang cabut nyawa dia, wa anta ta'lam bi sirriyatihi wa alaniyatihi, kau lah yang mengetahui tentang dia ni zahir batin dia lagu mana. Ji'na raghibina syafa'atallah. Yang kita baca doa tu, kami mai ni nak minta, kami mai nak pakat-pakat tolong
Ji'na raghibina syafa'atallah, kami mai ni kami berhajat benak, kami suka sangat nak mai tolong dia. Lepas tu kita tuan-tuan kalau adik-beradik mati, kawan mati, jangan pergi duk ziarah saja, pergi niat nak tolong. Macam mana nak tolong orang mati Ustaz? Tolong orang mati ni tolong pergi sembahyang jenazah dia. Kalau boleh tolong urus jenazah dia. Lepas tu masjid-masjid surau ni tuan-tuan, dia kena ada soft-soft yang sukarelawan tolong urus jenazah. Kan ada kan dia panggil siap jenazah, ada bilai jenazah ada. Setengah orang dia takut nak tolong. Kita kena latihlah generasi muda ni nak mandi jenazah, gali kubur, angkat jenazah. Ni semua ni dapat pahala besar belakang ni. Siapa yang mandikan jenazah, siapa yang solat jenazah ni dapat pahala sedekah sebesar bukit daripada mat. Siapa yang lepas sembahyang dia bawa pi ke bumi jenazah, dapat lagi sekali ganda. Kita tahu pahala, tapi kita tak apa nak buat tuan-tuan kan. Nak main sembahyang jenazah bersegan. Tambahlah penyakit di setengah-setengah tempat tu, kalau ada orang pondok, orang kampung tak main lah. Sebab dia set dah, mati panggil gang pondok, mati gang pondok dia, saya kat pondok. Oh kan. Padahal kalau mati siapa patut sembahyang jenazah? Yang paling patut anak beranak dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia, jiran-jiran dia. Ni sembahyang Jumaat tempat Korea dia, itulah yang paling patut pergi. Patutnya tak timbul dah tuan-tuan, bila mati ni kos tinggi tak timbul dah. Tak ada masalah apa tuan-tuan. Kita kalau sembahyang jenazah ni, kita mati ke berapa? Kan dia mati itu dekat-dekat pagi pukul 9-10. Kita siap lagi sembahyang jenazah. Lepas sembahyang zuhur sembahyang. Mai ramai-ramai sembahyang zuhur di masjid Korea kan. Sembahyang ramai-ramai, sembahyang jenazah, angkat, senang. Siap tuan-tuan kan. Minda kita, aku pergi ni aku nak tolong dia. Tolong dengan doa. Tolong anak cucu dia tinggal tu. Kita bawa lah duit tuan-tuan. Kita siap lah ni. Minda kita ni kalau siap awal, kesian lah mati anak tinggal 3 orang 4 orang duk mengaji kecil-kecil lagi. Allahu Akbar. Kesian. Mak hang bawa 50. Sagi pi bubuh kan kat bini dia. Kalau fikir kesian tu tuan-tuan. Dia duk teriak-teriak. Siapalah nak bayar yuran apa semua. Lepas tu esok ni barulah buka tabung. Bini itu duk sedih lagi. Anak kata mak depa derma semalam 50,000 mak 50 ke lega. Aku duk seriak orang kata apa ni, siapalah nak tampung. Kan kita ada kita tak fikir macam tu tuan-tuan kan. Bila nak cerita syafaat ni tuan-tuan, jadi ada lagi tak syafaat boleh tolong kita? Ada. Satu lagi syafaat, iaitu syafaat daripada Quran. Nabi kata iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Quran. Bacalah Quran, kerana Quran tu dia akan mai tolong apa pada hari akhirat kelak. Bacalah Quran. Ibu-ibu duduk saja-saja, bacalah Quran. Tak larat ustaz mata tak nampak, baca qul huwallahu banyak-banyak. Baca Quran, insya-Allah ramai orang perempuan yang mati, dia bukan pernah pergi perang pun, tapi lepas berapa puluh tahun orang gali kubur dia, tengok macam baru mati. Siapa ceramah dekat Lumut, kat Masjid Lumut tu depa pelekat. Bila depa nak besar lebuh raya kan, ke depan tu ada jalan besar tu, ada kubur, depa kena pindah kubur. Termasuklah kubur yang dipindahkan satu guru Quran, ustazah mengajar Quran. Anak dia mai tengok lah macam baru mati. Kapan tak put. Guru Quran itu 2 orang. Saya tengoklah, saya baca tu dia artikel yang depa bubuh tu kan. 2 orang jenazah perempuan tak put. Seorang guru Quran, seorang lagi Ummu Hurairah. Kalau dulu zaman Nabi Abu Hurairah, dia ni belah kucing. Anak dia mai tengok terkejut. Lah macam mak baru mati. Dia ni kesian kat kucing tu, dia goreng nasi bagi kucing kata. Kat rumah dia kucing penuh. Bila dia mati kucing tu pakat mai duk ikut sampai kubur. Ni cerita kat pasal apa?
tu syafaat. Sebab tu kita ni kucing jangan duk terajang, jangan duk ni, memanglah dia berak kecil rata sebab dia kucing. Kan? Saya tak boleh ustaz dia berak kecil rata. Memanglah pasal dia kucing. Kalau kita berak macam tu kena sakai lama kan. Jadi kita sabar. Bagi makan kita tak mau bagi dia ambil kecil dekat, kita bawa bagi makan tempat lain. Jiran saya ada satu orang, dia ni nampak low profile, dia korang sembang. Tapi dia punya ni lah tuan-tuan, amal dia barulah orang tahu dah, orang taman tahu lah. Dia keluar pagi-pagi awal-awal tu, kereta dia keluar awal-awal pergi dekat pondok rukun tetangga. Kita nak keluar pergi subuh tu, kalau tengok ni awal lagi dia keluar dari kita. Dia pergi bubuh makanan kucing. Ada 2-3 pondok rukun tetangga tu, kan dia akan pitak makanan kucing tu, dia pitak setempat. Kan? Saya duduk ceramah tengok dia pergi main buat apa awal-awal ni kan. Rupanya dia sebelum dia pergi mana-mana, dia pergi buh makanan kucing. Anak angkat. Kucing-kucing dia tak belah di rumah. Belah di rumah tak boleh kan. Nanti masalah ni dia. Kan pondok rukun tetangga orang duk pergi lepas kucing lah. Dia pergi bagi makan. Kalau dulu di masjid kucing, kalau orang lama-lama nak pergi Mekah lah masjid kucing kan. Orang bagi masjid kucing pasal apa? Dulu ada satu orang tua daripada Bukhara. Dia ni duk pergi bagi makan orang tu sampai kucing tertahu. Orang tua ni tak tahu lah ulama ke, kita tak tahu. Tapi orang duk cerita agak saya, dia kata ada satu orang tua ni asal daripada Samarkand, Bukhara. Dia ni duk main bagi makan kucing sampai orang panggil masjid tu masjid kucing. Punya banyak dia main bagi makan. Lepas tu kita nak pergi Mekah, salah satu cara nak beramal jariah, bawa makanan kucing. Kan? Makanan kita duk ada di hotel, bawa makanan kucing pergi duk tengok belakang hotel, pitak bagi makan. Kan? Mudah-mudahan dia akan jadi asbab Allah sayang kita. Irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kamu sayang pada yang di bumi, nescaya Allah yang di langit akan sayang kepada kamu. Jadi syafaat daripada Quran, insya-Allah. Di tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita berhenti dulu takat tu insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya cerita ni tuan-tuan akan menggemakkan hati kita untuk sama-sama buat amal. Carilah sambil kita buat amal ni, doa kepada Allah, mudah-mudahan kita ni tuan-tuan duk rajin buat amal sambil duk minta. Bila kita duk buat, Allah sayang, Allah redha, Allah jadikan banyak orang boleh tolong kita di hari akhirat ni. Jangan duk kedekut dengan orang, jangan duk kedekut tuan-tuan, jangan kita ni duk segan nak pergi mengaji, jangan kita duk sombong bongkak. Mudah-mudahan ramai orang sayang doa untuk kita. Mudah-mudahan kita di akhirat senang lenang insya-Allah. Sekian, cukup sekadar tu kuliah pada malam ini. Dan sebelum tutup, iklan sikit. Macam biasalah tiap-tiap kali saya balik Kedah ni, saya pergi ambil bam panas Ma'at Tahfiz Al-Husni, jeram. Ma'at Tahfiz tu salah satu produk dia buat keluar bam panas. Ramai orang tua-tua main masjid ni jenis sakit pinggang, sakit lutut kan, kena lomok-lomok. Jadi mereka buat keluar produk tu, kita lomok-lomok ni dia nak basuh, nak ambil wuduk senang, dia mesra wuduk. Jadi bolehlah. Tetapi tengok lagi anak saya ada buka apa jualan dia di belakang dekat kereta saya tu, bolehlah sama-sama kita beli produk bam moyah daripada Ma'at Tahfiz Al-Husni Jeram, Kuala Selangor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.